Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, cikgu. cikgu. Okey. Sihat tak semua? Sihat. Sihat, cikgu. Sihat cikgu. Sihat, Alhamdulillah. Hari ni ada siapa-siapa tak datang ke? Ada, cikgu. Siapa? Noraini tak datang, cikgu. Nuraini. Daam. Oh, kenapa tak datang tu? Demam ke masing-masing? Sakit perut cikgu. Sakit perut. Okey, tak apalah. Tu kat sini sebelum cikgu start, cikgu nak bagi nasihat sikit lah. Sekarang ni, kalau ada sakit apa-apa ke, sakit sikit, sakit perut ke, sakit kepala ke, jangan datang sekolah. Even sesama yang sikit-sikit yang rasa sesama yang sehari dah sesama tu, jangan datang sekolah. Duduk je kat rumah. Sebab waktu-waktu sekarang ni macam kamu tahulah, kita kan tengah musim pandemik kan. So kita kena berhati-hati lah. Kalau sakit sikit-sikit, duduk je kat rumah. Kuarantin diri. Tak payah pergi sekolah. Sebab kat sekolah ni, kan kita ada ramai kawan kita jumpa. Ramai cikgu. Nanti kalau kita sesama yang sikit-sikit tu berjangkit satu sekolah. Okey. Dengar tak semua? Dengar cikgu. Okey, Alhamdulillah. Okey. Lalang sebut pasal COVID-19 ni, cikgu nak tahulah apa perkembangan, bukan apa perkembangan lah. Apa yang kamu tahu tentang perkembangan COVID-19 sekarang ni? Kes makin naik, cikgu. Kes semakin naik PKP, Okey, cikgu. lagi? Ha? PKP Apa? cikgu. PKP 3.0. PKP 3.0. Dia menaik mencanak kan sampai dekat 8,000, dekat 7,000 dah kes. So Ada- kita Apa? apa? Ada varian baru. Ada varian baru lah. Macam-macam lah semua benda. So kita lah jangan salahkan orang lain, jangan salahkan kerajaan ke, jangan salahkan artis ke, salahkan diri sendiri lah. Kalau kita salahkan artis salahkan kita, sama je lah semua tu. So tak payah salahkan siapa-siapa, just kita jaga kita. Macam tu. Ingat tau, sebab cikgu tengok banyak sangat kat Twitter lah semua macam marah kerajaan, marah orang tu. Macam cikgu marah kat Atira. Atira marah kat cikgu. So siapa yang betul sekarang ni? Tak ada siapa yang betul pun. Semua salah. Semua pergi jalan juga. Tak ada yang tak pergi jalan. Semua tipu je tu tak pergi jalan. Okey, dah banyak dah bebel. So hari ni kita nak masuk tajuk kita hari ni lah. So tadi sebelum cikgu masuk ada kelas apa? Kelas bio kan? Betul cikgu, kelas bio. Okey. Sekarang ni kita nak masuk kelas fizik pula. Dah habis bio kita masuk fizik. Dah habis membaca kita masuk untuk bab mirror. Okey, now cikgu nak kejap Sekejap. Okey. Nampak tak slide cikgu? Nampak. Cantik tak? Cantik, ada roket. Okey, macam yang kamu tahulah daripada kamu tingkatan 2 lagi cikgu Rajasthan, memang cikgu slide cikgu lah paling simple yang mungkin. Cikgu lah paling cikgu yang pemalas nak buat slide. So ini je lah kamu terima slide cikgu So hari ni kita nak masuk masih lagi dalam bab daya dan gerakan 1, tapi dalam topik jatuh bebas dan pecutan graviti. Macam sebelum ni kamu dah belajar mengenai gerakan linear dalam tajuk ni juga. Last week lah kamu dah belajar. Tapi this week kita nak belajar jatuh bebas dan pecutan graviti. Iaitu kita nak buat eksperimen hari ni. So, kamu dah pernah belajar. Okay, terus kamu dah pernah belajar daya dan gerakan 1 ni dalam tingkatan 2. Tak silap cikgu. Ya, tingkatan 2. Tapi yang ni akan lebih dalam sikit lah sebab kamu dah tingkatan 4. Dan ni pun masuk dalam chapter fizik pula kan. So, dia akan lagi mendalam. So, jatuh bebas. Apa tu jatuh bebas? Macam kamu tengoklah benda-benda macam kat sini. Buah kelapa ni, kalau dia jatuh ke bawah ke dia jatuh ke atas? Bawah cikgu. Jatuh ke bawah. Cikgu, Okay, slide tak gerak. Slide cikgu, slide tak gerak. Tak gerak macam mana tu? Apa? Masih slide 1. Masa slide 1, astagfirullahalazim. Sekejap
Ya, lah sekarang ni kan pakai teknologi, dia lambat sikit. Okey, ni macam nampak apa ni? Ni nampak? Nampak slide 1. Ni, cikgu dah gerak-gerak ni mesti tak nampak. Tak. Kenapa tak nampak? Baru gerak. Kau tak present ke? Gerak dah cikgu. Cikgu dah gerak dah cikgu. Kita Tak, cikgu dah cut, cikgu dah tak boleh. Relax cikgu. Kau tak present ke dah? Present dah. Aku Tak, present window. Then, Sekarang nampak ni, nampak outline. slide tak gerak. Sakitnya hati aku. Okay, so yang depan tadi tu. Sekejap. Aku nak present balik boleh dari awal tadi yang first tadi. Aku rasa aku main Beyblade pelik sangat. Boleh dengar tak semua? Boleh cikgu. Dengar cikgu. Maafkan cikgu. Cikgu nervous. Sama lah kita cikgu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, start. Tadi hang present window kau? Aku ambil window je sebab aku mana nak entire. So, sekejap lagi aku ambil entire screen. Kalau entire screen nampak tak? Benda tu, try Oh, try dulu. Nampak lagi? Nampak. Try So, kalau aku, slideshow. ni, Jadi. nampak? Nampak. nampak. Banyak ada Okay. apa? Gravity. Nampak dah. Okay. Lawa dah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Start. Okay, Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Waalaikumsalam cikgu. Selamat pagi. Cikgu. Okay, apa khabar? Sihat tak? Sihat cikgu. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. So, hari ni ada yang tak datang ke? Ada. Ada. Ramai ke? Siapa yang tak datang tu? Daam. Daam. Oh, yang tinggi-tinggi tu. Oh, kenapa dia tak datang? Sesama katanya. Oh, Demam sesama. cikgu. Demam. Okay, betul lah. Package lah tu sesama dah demam. Okay. So, alang-alang sebut pasal demam ni, cikgu nak bagi nasihat sikit lah. Kalau kita sakit ke demam ke, tak payahlah datang sekolah. Kalau sebelum ni, tahun 2018, tahun 2017, even sesama sikit boleh datang sekolah. Sekarang ni tak payah. Sesama sikit-sikit pun batuk ke tak payah datang sekolah, duduk je kat rumah. Sebab kita nak kena jaga diri lah. Selain jaga diri, kenalah jaga sekeliling kan. Kena jaga kawan-kawan macam kamu ni. Datang sekolah and then kamu pergi duduk kat, macam Adila duduk sebelah Atira. Berpeluk-pelukkan, nanti berjangkit. So dia tak maulah benda tu menjadi. Tak maulah benda-benda penyakit ni spread kan. Macam sekarang ni tengah COVID-19. So apa yang kamu tahu tentang perkembangan COVID-19 ni? Tengok berita tak? Tengok apa perkembangan yang Adilah tahu? Kes naik cikgu. Kes naik. Tak boleh raya kan? Baru-baru ni tak boleh raya kan? Kena duduk kat rumah je. Betul. So itulah kita kena duduk rumah, jaga diri sendiri. Tak payah salahkan orang lain. Kita just care pasal diri sendiri dan orang sekeliling kita lah. Macam family kita. Tak payahlah kita nak ambil tahu pasal isu-isu yang tengah hot sekarang. Yang pasal Nilofa ke, tak payah. Terbiarkan dia tu. So, sebelum tu, tadi sebelum kelas cikgu, kelas biologi kan dengan cikgu? Cikgu apa? Dengan cikgu Syahira. Cikgu Syahira, okay. So, lepas kamu dah belajar biologi, sekarang kita akan belajar pasal fizik pula. Dah habis kamu membaca, sekarang kita nak mirror pula. Kita nak buat eksperimen hari ni. So, kita buka slide dulu. Nampak tak slide cikgu? Nampak cikgu. Nampak cikgu. Nampak. Okay, slide cikgu yang biasa je lah. Taklah macam slide cikgu lain yang cantik-cantik tu. Ini biasa je. So, Cantik hari cikgu. ni
Terima kasih. So hari ni kita nak belajar dalam topik yang sama iaitu daya dan gerakan satu. Dan topik yang sama tapi satu topik yang berbeza. Macam last week kita dah belajar mengenai gerakan linear. Kamu dah belajar macam mana nak interpret graph, macam mana nak cari gradient semua tu. Hari ni kita nak belajar mengenai jatuh bebas dan pecutan graviti. Benda ni kamu dah belajar masa kamu form 2 dalam tajuk daya dan gerakan juga. Cuma bezanya bila kamu masuk form 4, daya dan gerakan ni berada dalam subjek fizik. Macam form 2 daya dan gerakan dalam subjek sains, tapi yang ni dalam subjek fizik. So, first of all, kita tengok. Okay, jatuh bebas. Apakah yang jatuh bebas? Kalau kamu tengok gambar kat sini, buah kelapa ni, kalau dia jatuh, dia akan jatuh ke atas ke jatuh ke bawah ke atas kepala budak ni? Jatuh ke bawah cikgu. Bawah cikgu. Jatuh ke bawah. Okay, good. Dah ada idea dah kat situ. So, tahukah anda? Okay, soalan pertama cikgu nak siapa-siapa yang ada keyakinan yang tinggi untuk jawab Objek jatuh ke bawah. Ni bukan je ni ke. Typo biasalah. Manusia tak perfect. Okay. Objek jatuh ke bawah disebabkan oleh siapa ada jawapan? Saya cikgu. Okay, silakan. Graviti. Betul tak cikgu? Gravity. Okay, good. Objek jatuh ke bawah disebabkan oleh gravity. Okay, thank you Adila. Okay, next yang kedua. Daya, apakah yang ditindakkan ke atas objek menyebabkan objek jatuh bebas? Saya cikgu. Ya. Daya tolakkan dan daya tarikan. Okay, betul. Daya tolakkan macam cikgu. Okay, cikgu ada sebatang pen. Nampak tak pen cikgu? Nampak. Kalau cikgu tolak benda ni, dia akan jatuh kan. So, itulah nama daya-daya. Dia banyak lagi daya. Cuma daya tolakkan dan tarikan tu adalah contoh, antara contoh dia lah. Okay. Next. Apa ni? Gravity dan jatuh bebas. Okay, cikgu nak seorang tolong bacakan untuk cikgu. Adakah? Tolong bacakan. Siapa? Ke cikgu nak petik nama? Saya cikgu. Saya. Okay, good. Saya tolong baca. Graviti ialah daya tarikan yang bertindak di antara zarah-zarah yang mempunyai jisim. Graviti menentukan berat sesuatu objek daripada jisimnya. Teruskan ke cikgu? Teruskan sampai habis. Okay. Setakat ini, hukum graviti yang paling berjaya ialah teori relativiti oleh Albert Einstein. Walau bagaimanapun, hukum graviti Newton adalah lebih mudah dan cukup tepat untuk kebanyakan perkara. Jadi ia lebih popular. Semua objek di sekeliling kita ditarik ke arah pusat bumi oleh satu daya yang dikenali sebagai daya tarikan graviti bumi. Daya ini menyebabkan objek jatuh ke arah bumi apabila dilepaskan. Suatu objek yang jatuh di bawah daya tarikan graviti tanpa pengaruh daya luar seperti rintangan udara dikatakan sebagai jatuh secara bebas atau jatuh bebas. Okay, thank you Adila. Siapa Atira? Okay, thank you Atira. So, daripada banyak-banyak ayat ni, benda yang cikgu nak simpulkan. Okay. Kenapa tak berjalan? Okay. Benda yang cikgu nak simpulkan adalah graviti ni adalah satu daya yang ada di tengah-tengah bumi. Sebab tu bila kita jatuhkan satu objek, semua benda akan jatuh ke bawah. Tak ada yang akan naik ke atas. Semua benda akan ke bawah. Sebab dekat bawah bumi kita ada satu daya iaitu daya tarikan graviti. Siapa yang menjumpai? No, bukan. Siapa yang menjumpai lah lebih kurang daya graviti ni? Iaitu macam kita nampak kat sini, Albert Einstein. Okay, sejarah yang famous orang tahu pasal graviti dan Albert Einstein ni. Albert Einstein duduk bawah pokok apple. Bawah pokok buah lah senang, tak sure tu apple or not. So dia duduk bawah pokok dan tiba-tiba buah apple tu jatuh atas kepala dia dan jatuh bawah. So orang bijak pandai macam Albert Einstein ni dia berfikirlah, kenapa buah apple tu kena jatuh atas kepala dia? Kenapa tak buah apple tu naik ke atas puncak pokok tu? So dia kaji dan jumpalah satu term iaitu daya tarikan graviti. Pandai Albert Einstein ni. Kalau kamu benda ni, Albert Einstein ni kamu akan jumpa banyak dia punya law dia
lagi dari sekarang kan baru masuk dari tarikan kan. Ada banyak topik lagi sampai kamu form 5 nanti kamu akan jumpa banyak law daripada Albert Einstein ni. Okay, next. Okay, dah banyak-banyak baca, jom kita tengok video. Video mengenai daya tarikan, daya dan gerakan jatuh bebas. Okay. Ya. Yeah. Okay, nampak tak? Nampak? Hello, nampak tak? Nampak, okay, good. Michael melambung bola ke udara dan bola jatuh ke tanah. Okay, dengar suara dia tak? Michael mengelambung bola ke udara. Dengar. Okay, good. Teruskan tengok Seterusnya, dia melemparkan bola ke belakang dan bola juga jatuh ke tanah. Mengapakah bola jatuh kembali ke tanah? Semua objek yang ada di sekeliling kita ditarik ke arah pusat bumi oleh suatu daya yang dikenali sebagai daya graviti. Graviti bumi ialah daya yang menarik objek ke pusat bumi. Tanpa daya tarikan graviti bumi, semua objek akan terapung di udara. Semua objek di bumi tetap berada pada kedudukannya kerana adanya daya tarikan graviti bumi. Matahari ialah pusat sistem suria. Bumi dan semua planet beredar mengelilingi matahari. Laluan yang diambil oleh bumi untuk beredar mengelilingi matahari dipanggil sebagai orbit. Bumi beredar mengelilingi matahari mengikut arah lawan jam. Bumi membuat satu peredaran lengkap mengelilingi matahari setiap 1 tahun atau 365 1/4 hari. Bumi berputar pada paksinya dan pada masa yang sama beredar mengelilingi matahari. Bumi berputar dari barat ke timur mengikut arah lawan jam. Bumi membuat satu putaran lengkap setiap 24 jam atau sehari. Okay. Grammarly can help you write quickly. Okay, kita dah tengok pasal video dia. Cikgu nak kamu ambil first yang depan-depan tu sebagai reference mengenai tajuk pasal hari ni sebab dia bagi tahu dah. Yang gravity ni dia adalah tarikan dalam pusat bumi. So, kita sambung ke slide kita tadi. Okay, next. Cikgu nak, tadi Atira. Okay, orang lain pula tolong baca kat cikgu. Okay. Okay, saya cikgu. Siapa nak tolong bacakan? Saya. Sila. Suatu Ya, objek sila. mengalami gerakan jatuh bebas apabila objek tersebut mengalami pergerakan yang dipengaruhi oleh daya graviti. Ini bermakna pergerakan jatuh bebas sesuatu objek adalah hanya disebabkan oleh daya graviti tanpa gangguan daripada daya yang lain seperti daya geseran atau rintangan angin. Graviti ialah daya tarikan yang bertindak di antara zarah-zarah yang mempunyai jisim. Graviti menentukan berat sesuatu objek daripada jisimnya. Okay, thank you Adila. Okay, benda yang cikgu boleh simpulkan kat sini, graviti dia ada berkaitan dengan jisim, iaitu okay, bila cikgu lepaskan pen dengan buku ni pada masa yang sama, yang mana akan sampai kat bawah dulu? Buku. Buku, sebab buku lebih Berat. okay, so yang lebih berat akan lebih cepat sampai ke bawah berbanding yang lebih ringan. Itulah saya cakap, jisim
dia mempengaruhi graviti. Nanti kamu akan buat eksperimen, kamu akan nampak formula untuk mencari inilah graviti ni dia ada kaitan dengan jisim. So sebut pasal eksperimen. Okay. Now dah sampai eksperimen time. Before kita masuk eksperimen, cikgu akan tunjuk satu video untuk menyenangkan kamu buat eksperimen nanti. Dia ada prosedur dalam tu. Kamu boleh check lagi dalam buku teks kamu. Ini adalah untuk kamu punya reference jugalah. Agak lama. So fokus yang ni. Cannot be destroyed. It is transferred. Before that, eksperimen ni cikgu akan ambil markah amali untuk letakkan dalam markah kamu tau. So buat elok-elok untuk eksperimen ni. From one form to another. When an object falls, it loses its gravitational potential energy, GPE, and gains kinetic energy, KE. This is known as mechanical work. The speed of a freely falling object increases very quickly. It accelerates at nearly 10 meters per second. The GPE stored by an object is at its maximum height, and its KE is 0 because it is not moving. When the object falls to its rest, its GPE is at its minimum and has been transferred to its KE, which is then at its maximum. The mechanical energy is the sum of the GPE and the KE. The GPE depends on mass, height, and the gravitational strength of the planet that the object is on. The KE depends on its mass and its speed, velocity. In this experiment, a falling object is simulated by dropping a card from a known height. Its speed is measured just above the ground before it lands. Okay, ni ada safety. Dia bagi tahu complete dalam video ni. So kamu boleh tengok. First, a straight line is drawn across the middle of the card. This helps to identify the exact height that it will be dropped from. Then, the mass of the card is measured and recorded. The meter rule is attached against one stand, and the light gate is attached to another stand towards the bottom end at 0.1 meters, 10 centimeters above the tabletop. The light gate is set up to measure a width of 0.05 meters, 5 centimeters. The pin is attached at 0.2 meters, 20 centimeters, horizontally with the tabletop using sticky tack. The middle line of the card is aligned with the pin, so to minimize the rotation and air resistance as it falls. The card is dropped 5 times. Nampak? Each time the speed values are recorded in a table and the average speed is calculated. The height difference between the light gate and the pin is also calculated. The kinetic energy is calculated using the equation, a half times the mass times the speed squared, and the change in gravitational potential energy is calculated using the equation, mass times gravitational strength times height. The height of the pin is increased by 0.01 meters, 1 centimeter, to 21 centimeters. And the card is dropped from this new height 5 times.
This is repeated for each additional height increase of the pin, 22 centimeters, 23 centimeters, 24 centimeters, Okay, cikgu cepatkan lama sangat video dia. From this, the KE and GPE can be determined. A graph of change in Ni kamu dah GPE belajar versus last KE week cara is nak then plot graph. plotted once all data points have been recorded or calculated. The change in GPE is almost equal to the gain in KE. The gradient of the graph is almost 1 and the y-intercept is almost 0. When the piece of card is let go, the gravitational pull starts doing some mechanical work on the card, transferring some of the gravitational potential energy into kinetic energy. Almost zero, due to almost zero height. Almost all the stored gravitational potential energy has been transferred into kinetic energy. The kinetic energy of an object depends on its mass and speed. By finding the speed of the card just before it hits the ground, its kinetic energy can be determined. GPE is transferred during the fall into KE. In this investigation, air resistance was negligible. Therefore, the gravitational force transferred almost all available GPE into KE by doing some mechanical work. It is assumed that all the change in GPE is transferred into KE. Energy transfer Okay. So, kamu boleh tengok video tadi. Then, tengok video tadi. Then, jom kita buat eksperimen. Before kita buat eksperimen, kamu boleh tengok dalam buku kamu, semua prosedur dia, apa yang dia nak semua. Before buat eksperimen, cikgu nak tunjuk satu soalan inquiry. Kamu kena fikir benda ni dan dapatkan jawapan semasa eksperimen kamu. Iaitu, mengapakah objek yang berlainan jisim jatuh pada waktu yang berbeza namun mempunyai daya tarikan yang sama? Tak, ingat soalan ni sebab cikgu akan tanya akhir masa pembentangan nanti. So, kamu boleh start buat eksperimen sekarang. Cikgu bagi masa around 20 minit untuk kamu siapkan. Okey, sementara semua orang tengah busy buat eksperimen, kamu semua cikgu nak bagi soalan. Okey, dalam kumpulan kamu bincangkan 3 permasalahan ni. Ini pun kamu kena present juga after kamu punya eksperimen ni. So, permasalahan pertama, jika dua objek yang sama, jisim dijatuhkan pada waktu yang sama, namun cuaca yang berbeza, apakah yang dapat diperhatikan? Okey, ni permasalahan yang pertama. Yang kedua, hubung kaitkan pergerakan jatuh bebas dalam aplikasi seharian manusia. Okey, ini yang kedua. Dan yang ketiga, bagaimanakah jika ketiadaan daya graviti terhadap manusia? Okey, kamu kena buat eksperimen ni dan faham pasal eksperimen ni untuk kamu boleh jawab 3 permasalahan ni. Cikgu akan pick secara rawak setiap kumpulan untuk bentang permasalahan ni. Okey, boleh sambung buat eksperimen kamu yang terbengkalai tadi. Baik, cikgu. Alright. Okey, cikgu. Okey, semua dah siap ke buat eksperimen? So, dah siap. Sekarang waktunya untuk pembentangan. So, setiap kumpulan cikgu nak korang bentangkan mengenai dapatan yang kamu dapat lah. First, cikgu nak
kumpulan Atira untuk membentangkan mengenai soalan inquiry ni. Ini adalah soalan inquiry yang first sebelum kita buat eksperimen tadi yang cikgu bagi. Mengapakah objek berlainan jisim jatuh pada waktu berbeza namun mempunyai daya tarikan graviti yang sama? Okey, siapa dari wakil daripada grup Atira? Dan saya sendiri. Jawapan dia kerana kerana berat objek mempengaruhi pergerakan jatuh bebas dan percutian graviti. Okey, bagus. Thank you Atira. Okey, betul. Sebab macam ni, mengapakah berlainan jisim jatuh pada waktu berbeza? Yalah cikgu buat contoh tadi, buku dengan pen. Kita jatuhkan pada aras yang sama, waktu yang sama, namun buku akan awal lagi jatuh pada pen. Pen akan lambat sebab buku lebih berat. So betul Atira. Thank you Atira. So next permasalahan. Okay, kita ada 3 permasalahan kat sini. So cikgu nak 3 kumpulan yang bentang. Okay, permasalahan yang pertama, cikgu nak kumpulan Adilah boleh? Boleh. Boleh, Alhamdulillah. Okay, apa Adilah? Okay, soalan dia, jika dua objek yang sama jisim dijatuhkan pada waktu yang sama, iaitu 2 pen jatuhkan pada waktu yang sama pada cuaca yang berbeza. Satu cuaca panas, satu cuaca hujan. Apakah yang dapat diperhatikan? Apa yang dapat diperhatikan Ya. Okey, ke ada kumpulan lain nak tolong? Saya boleh cikgu. Okey. Siapa tu kumpulan? Maizatul. Masa tu. Okey. Betul? Okey, apa yang dapat saya perhatikan, objek sampai ke tanah pada masa yang sama kerana graviti tidak dipengaruhi cuaca, melainkan terdapat rintangan angin. Okey, good. Betul Maizatul. Okey, cuaca ni dia tak memberi efek pun sebenarnya. Even kalau kamu jatuhkan ni, contoh kalau kamu jatuhkan pada waktu hujan dengan pada waktu panas, waktu yang sama dia akan jatuh sama juga. Kecuali ada rintangan angin. Contoh, waktu hujan tu angin kuat dan waktu panas tak ada angin. Dia akan ada efek sikit lah waktu yang jatuh kat waktu hujan tu akan lambat lagi pada yang panas. Okey, thank you Maizatul. Dan Adilah, thank you. So, yang second. Hubung kaitkan pergerakan jatuh bebas dalam aplikasi seharian manusia. So siapa? Cikgu nak bagi satu tadi jawab boleh? Boleh cikgu. Okey. Pergerakan jatuh bebas dalam aplikasi seharian manusia seperti buah durian jatuh ataupun seseorang tu terjun bangunan. Betul ke cikgu? Okey, betul. Cikgu tertarik yang terjun bangunan tu. Terjun bangunan tu betul sebab Okey. Yang terjun bangunan tadi tu ialah macam kamu tengok sekarang ni terjun bangunan bagaikan. Okey, macam gambar kat sini pun kalau dia terjun, itu adalah jatuh bebas aplikasi dalam kehidupan kita lah. Okey, permasalahan yang last sekali adalah bagaimanakah jika ketiadaan daya graviti terhadap manusia? Ni kumpulan siapa yang nak minta ni? Jawab boleh cikgu? Boleh. Manusia akan terapung cikgu. Okey, good. Betul. Saya tahulah kalau kita jatuh ke bawah. Tapi kalau tak ada graviti, kita akan terapung lah. Kita akan terapung-apung. Naik atas pun tidak, turun bawah pun tidak. Okey, good. Bagus anak-anak cikgu. Okey, sebelum kita masuk refleksi, cikgu lupa nak tanya satu soalan. Siapa-siapa je yang nak jawab, siapa-siapa je yang boleh jawab, cikgu akan bagi extra mark lah sebab ini macam soalan hot sikit. Okey, mengapakah objek yang berlainan jisim jatuh pada waktu yang berbeza namun mempunyai graviti yang sama? Saya nak jawab cikgu. Okey, good. Jisim mempengaruhi jatuh bebas. Betul tak? Okey, betul. Dia sama juga macam jawapan Atira dekat sini tadi, inquiry tadi. Jisim mempengaruhi jatuh bebas. Okey, bagus. Kamu dah faham lah masa buat eksperimen tadi. So next cikgu nak tanya hasil eksperimen kamu.
Okay, cikgu nak tanya kumpulan Maizatul. Apa hasil daripada eksperimen kamu? Apa yang kamu dapat? Hasil eksperimen saya dapat nilai graviti ialah 9.81 meter per second negatif 2 atau 10 meter per second negatif 2. Okay, thank you Maizatul. Betul. So, saya rasa semua kumpulan dapat nilai graviti yang sama lah, iaitu 9.81 ms negatif 2. Okay, last kali. Hujung dah last kita. Hujung dah last kita. Kamu dah letih buat eksperimen, dah letih dengan cikgu Bebel. Cikgu nak tahu refleksi. Seorang je bagi refleksi. Tak payah ramai-ramai. Seorang je. Siapa nak bagi? Saya. Okay, good. Apa yang kamu dapat belajar pada kelas hari ni? Selain cikgu Bebel tadi. Daripada kelas hari ni saya tahu pergerakan jatuh bebas, pasal pergerakan jatuh bebas dengan percutan graviti. Okay. Lepas tu kesan graviti kepada dekat muka bumi. Lepas tu G6 pengaruh pergerakan jatuh bebas. Okay. Dengan nilai graviti yang macam dapat ke eksperimen tadi 9.81 meter per second negatif 2 ataupun 10 meter per second negatif 2. Okay. Okay, thank you Adila. Kamu telah bagi refleksi untuk satu kelas lah yang tu. So, dah habis masa kita, tinggal 1 minit lagi. So, cikgu nak cakap, okay. So, sebelum habis, cikgu harap kamu faham lah eksperimen hari ni. Sebab eksperimen hari ni mempengaruhi banyak sangat. Sebab kamu dah tahu mengenai jatuh bebas. Jatuh bebas ni kamu akan bawa sampailah ke form 5. So, kamu kena ingat benda ni. So, habislah. So, terima kasih semua. Jumpa lagi next week. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama.